Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ونورا وحكمة ويقينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan, mengangkatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita menunaikan solat sunat tarawih secara berjemaah pada malam ini. Alhamdulillah, yang mana kita telah selesai menunaikan fardu puasa pada hari yang pertama pada hari ini, dan dengan izin Allah insya-Allah kita akan masuk pada malam kedua dan esok kita akan menunaikan fardu puasa pada hari yang kedua insya-Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid AJK masjid yang sudi menjemput saya pada malam ini. Yang saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di hadapan saya pada malam ini, yang disayangi abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan, guru-guru, para ustaz, para ustazah, para pensyarah, para doktor, para ilmuwan yang berada pada malam ini di hadapan saya. Mohon diberi tunjuk ajar pada saya sekiranya ada salah dan silap pada tutup cara pada malam ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu ibadah puasa seperti mana telah difardukan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa. Mari kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, dari segi bahasa satu perkataan di dalam Al-Quran yang membawa maksud as-siyam, puasa. Dalam Al-Quran perkataan ini Allah gunakan as-siyam. Sedangkan dalam kitab fiqh, para ulama fiqh menyebut as-siyamu was-sawmu masdaran. Perkataan siyam dan juga perkataan saum adalah dua masdar, iaitu dua kata terbitan yang membawa maksud yang sama, iaitu perbuatan puasa itu. Tetapi kita perhatikan ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih perkataan as-siyam? Allah tidak memilih perkataan as-saum. Lalu ulama bahasa menafsirkan ayat ini. Perkataan as-siyam itu atas wazan ataupun atas timbangan perkataan fi'alun. Siapa yang belajar bahasa Arab pada malam, yang belajar bahasa Arab ataupun yang pernah belajar bahasa Arab, yang belum belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab supaya kita lebih mendalami khitab ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perkataan siyam, sad baru di bawah, ya, fathah, alif, kemudian mim. Kita ambil dia timbangan perkataan, iaitu fi'alun, fa baru di bawah, ain baru di atas, alif kemudian lam. Siyamun fi'alun. Jadi timbangan kata itu sama dan sekata. Fi'alun, siyamun. Baik, apa maksudnya? Perkataan fi'alun itu mana-mana perkataan di dalam bahasa Arab yang terbina di atas perkataan fi'alun, ia membawa maksud fihi syaqqa, fihi masyaqqah, wa fihi talabul juhd, wa fihi ta'ab. Maknanya dalam perkataan fi'al itu ada maksud penat, ada maksud lelah, ada maksud susah. Balik kepada firman Allah tadi, as-siyam. Jadi perkataan siyam itu membawa maksud penat, lelah, susah, letih, teruji, tergoncang iman.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih perkataan siyam itu berdasarkan kepada wazan timbangan fi'al yang membawa maksud bahawasanya siyam itu adalah puasa itu adalah satu amalan yang sangat menguji keimanan kita, sangat menduga keimanan kita. Sebab Allah letakkan matlamat dan objektif daripada siyam itu la'allakum tattaqun, yang mana Allah ajar kita hidup mesti ada matlamat. Buka mata mesti ada matlamat. Sebelum tidur mesti dah ada matlamat. Betul tak? Puasa kita tidur niat nak sahur. Bila kita dah siang hari kita berpuasa, kita niat nak jadi orang yang bertakwa ataupun tambahkan ketakwaan. Maknanya tak dapat lari daripada puasa itu kesusahan, keperitan, perjuangan. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita lihat satu lagi perkataan di dalam bahasa Arab di atas timbangan yang sama. Siyamun fi'alun. Baik, satu perkataan yang baru, jihadun. Nampak? Tuan-tuan nampak perkataan jihadun. Jihad bagaimana jihad? Begini ke jihad? Kalau dia tergelak, dia bersembang, gitu ke jihad? Rokok, relax kuda, relax unta dan sebagainya. Tidak ya. Jihad begini, tegas, susah. Kita perit, kita menanggung derita, luka, ditembak, dihiris, kesusahan. Itu perkataan siyam atas wazan fi'alun. Begitu juga atas perkataan jihad atas wazan fi'alun. Begitulah perkataan yang lain seperti qital, pertempuran, nifar, di padang yang penuh dahsyat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan kepada kita bahawasanya puasa ini adalah satu ujian. Ya, memang puasa ini satu ujian. Berbagai-bagai ujian yang datang kepada kita. Sebab itu puasa ini dia fokus kepada kedua unsur dalam diri manusia. Ia akan memberi kesan kepada dua unsur dalam diri manusia. Yang mana Allah nak lihat kesannya pada diri manusia, iaitu unsur yang zahir dan juga unsur yang batin. Jadi daripada unsur zahir dan batin ini, sebenarnya orang yang berpuasa ini biasanya dia tahan lapar, tahan dahaga. Dia tahan lapar, tak minum, tak makan, kemudian dia dahaga. Dia tahan dahaga, mana tak minum air. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah membahagikan puasa ini kepada tiga golongan, iaitu puasa umum. Maknanya puasa orang biasa. Puasa orang biasa maknanya dia tahan lapar, dia tahan dahaga. Itu sahaja. Jadi tidak buat apa-apa pun daripada puasa ni, melainkan dia tahan lapar, tahan dahaga. Maknanya mulut tidak berpuasa, telinga tidak berpuasa, mata tidak berpuasa, tangan tidak berpuasa, kaki tidak berpuasa, apatah lagi hati langsung tak kenal makna puasa. Jadi itu adalah golongan yang pertama ataupun kriteria bahagian puasa yang pertama yang digariskan Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa orang awam, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus, puasa yang orang tertentu. Maknanya orang yang tertentu ni maknanya dia sedikit mendalami makna puasa. Maknanya dia puasa makan, puasa minum, dia puasa syahwat dia, siang-siang hari tidak melakukan persetubuhan, dia puasa mata, dia puasa telinga, dia puasa hati. Itu sahaja. Itu sahaja. Maknanya dia tidak melakukan maksiat. Tapi dia puasa yang tahap kedua ni puasa yang boleh katakan separuh. Maknanya mungkin kita berada pada tahap ini. Ada satu lagi puasa yang ketiga, ialah yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ialah puasa khawasil khusus. Maknanya puasa orang yang teristimewa. Maknanya dia berpuasa daripada perkara yang serendah-rendah perkara. Maknanya perkara yang paling rendah di sisi orang biasa, dia tak buat benda itu. Contohnya apa dia? Orang biasa buat, kita buat, saya buat. Tidur. Haram tak tidur masa yang puasa? Tuan-tuan, dosa tak tidur? Tak dosa. Muttafaq hukum tidur siang-siang hari tak ada masalah, tak dosa, tak. Tengok televisyen kan, tengok movie lah, katalah tengok movie yang elok-elok lah, tolak yang buruk tentu lagi lah. Movie yang elok-elok kita tengok, contohnya drama tentang anak neraka. Ada tak? Ada. Dosa tak? Tak
dosa. Tetapi orang yang istimewa ini, tingkatan puasanya, dia berpuasa untuk menahan diri secara keseluruhannya daripada segala perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya puasa ini betul-betul dia nakkan kualiti puasa itu sehingga ia memperoleh ganjaran dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puasa yang paling susah kita nak capai. Biasanya kita puasa letih, tahan lapar, tahan dahaga, itu adalah puasa kita. Tapi kita tak ada mengharapkan apa lebih daripada sekadar kita mengikut puasa yang biasa-biasa. Maknanya di sini sebenarnya Allah telah berfirman, Allah ajak kita puasa ini jangan ikut adat kebiasaan kita. Maknanya kita mesti pecah tradisi yang biasa kita lalui dalam kehidupan. Kita bulan puasa, bulan turun Al-Quran, tidak pernah baca Quran, tinggal Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Bulan puasa, bulan sepatutnya kita banyak berzikir kepada Allah, tidak. Kita tak buat yang itu. Kita masih mengekalkan tradisi kita semasa kita muda-muda dulu, masa kita kecil-kecil dulu, ataupun tradisi yang dilakukan oleh ibu ayah kita dulu. Kita sibuk masak, kita sibuk beli kilau, kita sibuk kain-kain, kita sibuk langsir, kita sibuk baju raya, kita sibuk benda-benda yang tak ada kaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, dia sangat tertunggu pada bulan Ramadan. Ya, dia sangat tertunggu-tunggu bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kerana apa, tuan-tuan? Macam kita sebenarnya orang yang beriman, orang yang bertakwa ni, dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan bonus, bulan kerahmatan, satu hadiah daripada Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, Rabbul Jalil, Maha Agung, Maha Pemurah, Maha Mengasihani akan hamba-hambanya. Kerana apa? Dia yakin dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmatnya pada 10 malam yang pertama, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan keampunannya pada 10 malam yang kedua, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan pembebasan, memberi kebebasan daripada api neraka pada 10 malam yang terakhir. Jadi orang-orang yang beriman seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam memberi rancangan kepada kita supaya mematlamatkan takwa itu sebagai objektif kepada puasa kita, bukan sekadar lapar dahaga saja. Nabi bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Atau kama qala Rasulullah SAW. Maknanya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, yakni keyakinan bahawasanya puasa itu sebenarnya adalah satu latihan kepada kita. Puasa itu sebagai satu latihan kepada kita. Kemudian dengan latihan tadi itu pasti diberikan jalan oleh Allah, dan ihtisab. Kita membuat segala perhitungan, perancangan, tafaul. Apa itu tafaul? Kita optimis. Puasa kali ini aku mesti berubah. Puasa kali ini aku mesti meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Masuk bulan Ramadan pada kali ini, aku nak merasai halawatul iman, kenikmatan iman, kemanisan iman itu sendiri. Masuk Ramadan kali ini, nak tinggal dah tabiat-tabiat buruk yang dulu. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah bagi janji. Dalam hadis baginda, Allah janji, ghufira lahu, diampunkan dosanya ma taqaddam, apa yang terdahulu daripada dosanya. Mana dosa yang lepas diampunkan, wa ma ta'akhkhar, dosa yang kemudian juga diampunkan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, lihatlah bahawasanya Allah wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya, maha luas pengampunannya. Jadi masuklah kita ke dalam madrasah Ramadan pada kali ini dengan azam yang betul-betul jitu dan kuat bahawasanya kita sebenarnya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawasanya Allah memberikan kita peluang untuk berubah daripada segala sikap yang buruk ada pada kita. Sebab itu Allah memanjangkan nyawa kita untuk mengecapi Ramadan pada kali ini.
Ya, seperti mana dalam sabda Rasulullah SAW, lima perkara yang mana apabila hamba ini dia melakukan lima perkara ini akan diampunkan dosanya. Antaranya ialah khamsu salawat, solat 5 waktu. Maknanya kita solat subuh, kemudian kita dirikan solat asar, maknanya Allah ampunkan daripada solat subuh itu sampai ke solat asar kalau kita terbuat dosa. Kemudian daripada asar ke maghrib, maghrib subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak. Maknanya sepanjang 5 waktu kita bersolat, mendirikan solat, sebenarnya kita bertemu dengan Allah dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya solat adalah perkara yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua ialah al-jum'ah ila al-jum'ah, sembahyang Jumaat kepada sembahyang Jumaat yang seterusnya. Maknanya Allah hidupkan kita sembahyang Jumaat ini sampai sembahyang Jumaat yang hadapan. Maknanya Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak muliakan kita, Allah nak bersihkan diri kita. Yang ketiga ialah Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ke satu Ramadan yang lain. Maknanya daripada Ramadan yang lepas sampailah ke Ramadan tahun ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Sebab apa? Lima bainahunna ma ijtadatil kabair. Sebenarnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk kita memohon ampun kepada Allah. Itu ya, Allah memberikan kita peluang, Allah memberikan kita anugerah yang hebat, memberikan kita panjang kesempatan usia untuk berada pada Ramadan kali ini. Kerana apa? Kerana itu Allah nak mengampunkan dosa kita, Allah nak kita semua ini masuk ke dalam syurga. Sebab itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah kamu menuju kepada pengampunan Allah. Lalu Allah sediakan wajannah, surga itu luasnya seluas langit dan seluas bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah amat cintakan hamba-Nya, Allah amat sayangkan kita, kasihkan kita. Allah suruh kita buat sekarang itu, bersegeralah, cepat-cepat buat salah, mohon ampun. Allah bagi peluang Ramadan kali ini, kecap betul-betul, kejar. Jangan dulu dia satu sempuk jangan. Dia satu tu, dia dua, dia tiga, dia empat, dia lima, ada 10 dia masuk, dia 10. Kita nak laju, kita nak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat satu pepatah Arab mengatakan, asyadul khasarah an takuna jannatun 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa la yakunu laka makanun fiha. Adalah sesuatu kerugian yang bersahatan, adalah sangat rugi seseorang itu yang mana Allah jadikan syurga itu seluas langit dan bumi, tetapi dalam syurga itu tak ada ruang pun untuk kamu, tidak ada ruang pun untuk kita dalam syurga Allah yang sangat luas itu. Itu petikan ataupun tafsiran daripada ayat yang saya bacakan tadi. Jadi janganlah kita mensia-siakan kehidupan, peluang yang Allah bagi pada kali ini. Masuklah kita ke dalam agama Allah, dalam agama Allah sepenuhnya. Sidang hadirin-hadirat, ibu ayah, adik-adik, abang-abang yang dikasihi sekalian, antara perkara yang biasa, yang menjadi rutin para orang-orang saleh di dalam mengisi bulan Ramadan, ya, di dalam mengisi bulan Ramadan adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Maknanya Ramadan ada 30 hari. Kalau 29 hari itu biasa. Kalau ada 30 hari, maknanya Al-Quran ada 30 juzuk. Maknanya satu hari kita boleh baca 1 juzuk Al-Quran. Kalau kita kira balik 1 juzuk Al-Quran ada 8 ayat.
Kalau 8 ain kita kira-kira balik, setiap waktu sembahyang kita hanya perlu baca 1 ain setengah sahaja. Maknanya dalam 3 muka surat saja untuk menghabiskan 1 hari 1 juzuk. Itu maksudnya wahtisaban, penuh perkiraan. Kita kira, kita hitung. Kita nak surga Allah, kita boleh hitung apa kita nak buat, apa kita nak capai, apa kita nak bentuk pada diri kita. Sebab apa? Allah ajar kita supaya bermatlamat dalam kehidupan. Sebab itu dalam akhir ayat kewajipan puasa ini Allah kata la'allakum tattaqun. Maknanya objektif daripada puasa itu supaya kita jadi orang yang bertakwa. Jadi kita plan target Ramadan kali ini mesti aku habiskan, khatamkan 1 Al-Quran dalam masa 1 bulan. InsyaAllah azam. Fa'iza azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau kita dah azam, bila kita berazam untuk melakukan amal soleh, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu akan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita satu rahsia bagaimana untuk mendapatkan syafaat selain daripada syafaat baginda, iaitu kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Bagaimana nak dapat syafaat daripada Al-Quran? Baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Baca, lagi baik baca itu kita tadabbur makna dia, kita tengok makna dia, kita faham tafsir. Beli Quran tafsir ada makna terus tengok, barulah kita ada menjiwai, menghayati, mengamati apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan seperti sabda baginda dalam hadis yang lain, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Nabi memberitahu kepada kita baca Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa inna Allah la yukhlifu wa'dah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maknanya Nabi suruh kita baca Al-Quran, fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Allah tidak akan mengazab manusia ataupun jiwa-jiwa yang sedar akan Al-Quran, memahami Al-Quran. Allah tak akan azab. Itu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah. Hidangan, maknanya manusia boleh merasakan keenakan santapan membaca Al-Quran itu sendiri. Ini adalah apa? Faman dakhala fihi fahuwa amin. Janji Allah lagi, barang siapa yang merasakan keenakan hidangan yang disediakan oleh Allah, fahuwa amin. Nampak? Allah gambarkan Al-Quran ini bagaikan satu makanan, satu benda yang menyelerakan, satu benda yang menggairahkan kita, menyeronokkan kita untuk memperolehi syafaat daripada Al-Quran. Jadi Rasulullah bersabda, maka siapa yang masuk dalam hidangan ini, maknanya membaca Al-Quran, fahuwa amin, dia akan aman, dia akan sejahtera. Wa man ahabbal Quran falyabshir. Dan seterusnya, lepas dia baca, dia faham, dia sedar, kemudian dia seronok pula sebab Al-Quran itu digambarkan bagaikan makanan hidangan yang enak. Wa man ahabbal Quran falyabshir. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, suka Al-Quran, memahami Al-Quran, mencintai Al-Quran, menyanjung Al-Quran, menjunjung Al-Quran, falyabshir. Kata lagi kan, maka bergembiralah engkau. Maknanya di dunia lagi Rasulullah SAW telah memberitahu kita, Al-Quran ini dibaca, dihayati, difahami, diamalkan, dipercayai, akhirnya kita sayang dan cinta pada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada kita dan akhirnya kita akan merasa bahagia di akhirat pula. Jadi itu adalah janji Rasulullah SAW dalam hadis baginda tentang orang yang membaca Al-Quran.
Dan seterusnya perkara yang itu yang sering dilakukan oleh ahli-ahli puasa, ahli-ahli orang yang saleh ini adalah mereka akan memperbanyakkan zikrullah. Memperbanyakkan zikrullah. Seperti yang sabda baginda Rasulullah SAW, sayyidul istighfar أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت الله أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Janji baginda Rasul SAW, Habibullah, barang siapa yang membaca istighfar yang agung ini, istighfar yang panjang yang saya bacakan tadi, satu kali, maknanya kalau dibaca di waktu pagi, kalau dia meninggal di waktu petang, Allah hapuskan segala dosanya. Kalau dibaca di waktu petang, dia meninggal di waktu malam, Allah akan hapuskan dosanya. Maknanya kita memperbanyakkan al-istighfar, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita mesti sedar setiap kesilapan yang kita lakukan, kita mesti dapatkan kesedaran menginsafi kesilapan dosa yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu, belajar setiap hari. Bila kita belajar, Allah akan buka sedikit sebanyak, Allah akan bagi tahu kelemahan kita. Kita akan sedar kesalahan kita, dan pada ketika itu kita akan rasa lautan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah sangat sayang pada kita, sangat cinta pada kita. Jadi pertemukan kita ke Ramadan pada kali ini, itulah dia bukti Allah mencintai kita, Allah membenarkan, mengizinkan kita berada di bulan yang penuh rahmat, pengampunan dan juga pembebasan ini. Jadi ambillah peluang, ya. Kita ambil peluang pada kali ini. Dan yang kedua, hadis baginda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marratin khuttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadul bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, ini janji baginda, ya, kena iman wa ihtisab, kena percaya, kena yakin dan penuh perhitungan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, maka Allah akan hapuskan segala kesalahannya, walaupun kesalahan dan dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kata-kata siapa lagi kita nak percaya? Ucapan siapa lagi yang boleh menusuk kalbu kita? Ayat-ayat siapa lagi yang akan menyebabkan hati kita cair? Siapa lagi yang janji-janjinya kita akan pegang teguh? Melainkan Allah dan juga Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW bagi tahu kita, kesempatan ini, bulan Ramadan ini, banyakkan kita zikrullah, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, istighfar dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir sekali, perbuatan yang antara amalan yang ketiga ialah memperbanyakkan amal kebaikan dan kebajikan. Kita buat amal kebaikan dan kebajikan. Walau macam mana sekalipun, kita cuba untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan. Walaupun kita dalam kesusahan, walaupun kita dipersalahkan, tapi sekiranya itu adalah kebajikan dan kebaikan, lancarkanlah, jalankanlah, lunaskanlah perkara-perkara itu. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW raqal mimbar. Rasulullah SAW pada satu hari menaiki mimbar. Falamma raqas tsaniyah qala amin. Apabila Rasulullah mendaki tangga yang pertama, Rasulullah menyebut amin. Walamma raqas tsaniyah qala amin. Apabila Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi kata amin. Thumma raqas tsalitsah thumma qala amin. Kemudian Nabi naik ke tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Jadi para sahabat pelik, ya, Nabi naik mimbar, nak khutbah, Nabi naik tangga pertama, Nabi sebut amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi sebut amin. Nabi naik tangga ketiga, Nabi sebut amin. Qalu, para sahabat kata, wahai Rasulullah, sami'na taqul al-amin, sami'na taqul amin salasa marat. Kami dengar kau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Oh, sahabat dengar.
Lalu Rasulullah bersabda, "Lamma raqaitu darajat al-ula ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam faqala." Ketika mana aku naik tangga yang pertama, kata baginda, aku didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepada Nabi, lalu Jibril berkata, "Syaqa 'abdun adraka Ramadan fansalaqa minhu wa lam yaghfir lahu." Jibril kata kepada baginda, celakalah hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalunya Ramadan itu daripada dia, wa lam yaghfir lahu. Dia masuk bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu pergi berlalu meninggalkan dia, dan dia meninggalkan Ramadan, tapi dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Ramadan itu hanya lapar dahaga, seperti mana sabda baginda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kait dengan hadis tadi, maknanya tak ada faedah puasa orang yang menahan lapar dahaga itu, melainkan puasanya itu hanya memenatkan lapar dahaga sahaja. Kesannya adalah lapar dahaga sahaja. Itu Jibril kata celaka, syaqa abdul. So apa lagi kata baginda? Amin. Rasulullah mengaminkan doa baginda. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada bahagian yang pertama ini kita semak diri kita. Apa dosa-dosa kita? Kita ni tak ada lepas daripada dosa. Kita jangan nafi kita ni baik, tak ada dosa, suci murni, tak boleh nafi. Kita mesti ingat kita ni manusia, dan manusia itu tidak pernah lari, tidak pernah lepas daripada dosa. Jadi kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, optimiskan diri, objektifkan diri kita, matlamat kita tahun ini nak berubah. Jadi antara perkara yang saya nak sentuh di sini ialah, biasa saya sentuh pada pertemuan yang lepas. Saya suka lagi mentor bab ini. Saya menyeru kepada laki-laki, bapa-bapa, ayah-ayah, abang-abang, tok-tok, adik-adik, perempuan mungkin tak ada insya-Allah, ya, ayah-ayah, abang-abang, kawan-kawan semua, saya menyeru kita cuba untuk berhenti merokok. Itu antara dakwah yang biasa saya bawa ke mana saja saya pergi. Saya akan menyeru supaya cuba untuk berhenti merokok, ya. Berhenti merokok. Merokok ini tidak ada khilaf lagi. 400 ulama lebih ittifaq sepakat bahawasanya rokok adalah haram. Tak ada khilaf-khilaf makruh-makruh, tak ada. Bukan kita ketanam tembakau sendiri, bukan kita buat ambil daun nipah sendiri, bulung-bulung, bukan. Sekarang rokok itu 100% dibuat oleh Yahudi, dan sumbangannya persennya akan kembali kepada Yahudi, dan dia orang akan buat bom untuk membunuh umat Islam. Jadi saya menyeru, saya merayu, kasihanilah umat Islam yang lain, walaupun kita tidak mencintai diri kita kerana kita membunuh diri kita. Jadi ingatlah, kita kalau bunuh diri kita seorang tak apa, tapi kita sebenarnya membunuh orang lain. Kita membunuh umat Islam, kita merosakkan umat Islam yang lain. Jadi siang hari kita boleh tahan rokok 12 jam kita puasa, kan? Tak pula curi isap rokok dan lain-lain. Kita tahu tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi nampak logik, kita orang berakal. Sebab itu kita beriman kepada Allah, kita orang berakal. Jadi bagaimana siang hari selama berbelas-belas jam itu kita boleh meninggalkan rokok, tapi bila buka puasa kita kembali kepada rokok. Maknanya puasa itu tak capai objektif dia, tak capai matlamat daripada puasa itu. La'allakum tattaqun, tak capai. Kalau tuan-tuan puasa tinggal rokok sehari, malam kembali puasa, sia-sia tuan-tuan dan puan. Tak dapat apa? Takkan dapat objektif atau matlamat yang Allah gariskan tadi. Sebab apa? Dalam rokok itu ada berkait dengan niat cepat kita, ya. Dalam rokok tadi ada berkait dengan akidah kita. Maknanya mental kita, akidah kita dah rosak. Kita kata apa? Kita tak mampu nak tinggalkan rokok. Maknanya kita bergantung kepada rokok. Maknanya kita bergantung pada selain daripada Allah. Bukankah bergantung pada selain daripada Allah itu sesuatu perbuatan yang tergolong dalam perbuatan syirik? Cuba tuan-tuan fikir balik, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik,
Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan yang saya sampaikan ini hanyalah kerana kasih sayang, cinta yang memberi manfaat kepada orang mukmin yang lain. Bukanlah ada kepentingan apa. Tidak pula saya cakap kamu isap rokok tu, saya jual pula rokok besi tu. Tak ada apa. Saya tidak mengaut keuntungan apa-apa daripada syarahan ini. Hanyalah keuntungan itu akan kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana rokok ini akan merosakkan mental kita, akan merosakkan kesihatan kita, akan merendahkan maruah kita. Bukanlah daripada ciri-ciri ataupun sifat-sifat keislaman seorang mukmin. Tidak ada. Ia bercampur, bahkan dalam rokok itu ada arak, tuan-tuan. Tembakau itu direndam dengan arak antara bahannya. Direndam dengan racun arsenik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan kata saya, ini adalah fatwa merokok Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia. Saya salin semua supaya apa? Saya sampaikan benda yang ada maklumat, benda yang betul-betul sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, yang rokok menimbulkan akhlak yang buruk, dia akan menunjukkan akhlak yang buruk kepada generasi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh yakin ke? Bila tuan-tuan merokok, anak tak merokok. Bila tuan-tuan tak merokok, masyarakat tak merokok. Bila tuan-tuan tak merokok, tuan-tuan boleh yakin ke? Bila tuan-tuan merokok, anak-anak tak merokok. Bila tuan-tuan merokok, masyarakat tak merokok. Bila tuan-tuan merokok, negara tak merokok. Bila tuan-tuan merokok, umat Islam tak merokok. Bila tuan-tuan bagi ada kepastian, tak boleh. Sebab apa? Kita ini adalah saling berhubung antara satu dengan yang lain. Apa kita buat akan menjadi contoh kepada orang lain. Barang siapa yang meninggalkan sunnah yang buruk, maka orang ikut sunnah yang buruk, maka dia akan dapat ganjaran. Boleh jadi kanak-kanak yang merokok pada hari ini adalah hasil daripada tunjuk ajar tuan-tuan dan puan-puan secara tidak sedar. Ya, ingatlah, kita ni tak boleh lari daripada dosa. Jadi secara tak sedar kita terbuat dosa. Kerana apa? Anak-anak melihat kita rokok, cucu melihat datuk merokok, adik melihat abang merokok, anak melihat ayah merokok. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang sekalian, adik-adik, berhentilah merokok demi generasi yang akan datang. Kita akan membentuk ummah yang terbaik. Baik, saya masuk part yang kedua dalam hadis tadi. Apabila Nabi falamma raqasani, apabila Nabi naik pada tangga yang kedua, qala Jibril, lalu Jibril kata lagi, syaqa abdun adraka abawahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu jannah. Celakalah, binasalah seorang hamba yang apabila dia hidup, dia masih berkesempatan hidup dengan ibu dan ayahnya. Maknanya dia hidup, ada mak ayah dia ataupun salah seorang daripada ibu dan ayahnya, dia hidup dengan mak ataupun dia hidup dengan ayah. Tetapi kehidupan dia bersama ibu dan ayah itu lam yudkhilahul jannah, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Maknanya ketika dia hidup di dunia ini bersama ibu dan ayahnya, dia derhaka kepada ayah dan ibu dia tidak sayang kepada ibu dan ayahnya, dia marah kepada ibu dan ayahnya, dia benci ibu dan ayahnya, dia caci ibu dan ayahnya. Baik, itu tahu, slow sikit, tapi tahu sebenarnya dia tak berziarah mak ayah dia, dia tak pergi melawat mak ayah dia. Mak ayah dia sehat sakit tak pernah dia tahu. Mak ayah dia ada duit tak ada duit tak pernah dia tanya. Mak ayah makan apa tak pernah dia peduli. Jadi bila mana dia tidak pernah melakukan amalan yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam syurga, seperti dia memberi nafkah kepada mak ayah dia, bertanyakan khabar, sentiasa menunjukkan hati orang tuanya, menjadi anak yang soleh, mendapatkan doa daripada ibu dan ayahnya, maka celakalah dia. Jika kita celaka orang yang ada mak ayah tapi tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian, ibu ni, siapa yang masih ada ibu dalam dunia ini sekarang ni, sebenarnya dia masih ada peratus untuk mendapat rahmat Allah yang sangat luas. Dia masih mempunyai potensi untuk menjadi hamba yang sangat baik. Kerana apa? Bila mana masih ada ibu ni lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayah. Bila mana ada ibu ni, taatilah ibu, buat baik pada ibu, dapatkan berkat daripada ibu. Doa, dia ibu doakan kita selalu. Buat ibu sayang, buat ibu cinta pada kita, buat ibu kasih kepada kita. Kerana apa? Bila mana ibu kita dah pergi, ibu kita dah tak ada lagi kat dunia ini, maka pada ketika itu kita dah tertutup satu pintu direct antara kita dengan Allah. Sudah tertutup satu pintu yang tidak ada halangan, iaitu pintu ibu. Bila ibu dah tak ada, habis undi kita.
Jadi bagi yang ada iman ayat, ambil kesempatan ini, dapatkan keampunan mereka, berbaktilah kepada mereka selagi hayat di kandung badan. Dan yang terakhir ialah syaqqa rajulun, celakalah seorang lelaki, walaupun disebut seorang lelaki tapi sebenarnya kita semua, lelaki dan perempuan. Syaqqa rajulun zukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Zukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Celakalah seorang lelaki dan seorang perempuan apabila disebut nama kamu, iaitu disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celakalah dia. Kenapa? Falam yusalli 'alaihi. Disebut nama Nabi tapi dia nyadari dia tidak berselawat kepada Nabi. Dia tidak berselawat kepada Nabi, maka Nabi kata amin. Nabi pun kata celaka pada orang. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu inna Allah wa rasulahu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai, ini khitab, ini perintah. Bukan nyadin kita dah. Ini perintah. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salam dan selawat kepada baginda. Salam sejahtera kepada baginda. Makanya ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana disebut nama Nabi, hendaklah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat macam mana, pendek ke panjang ke setengah, yang penting ia membawa makna sallu ala Rasulillah, membawa maksud berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini bukanlah hari yang tengah ataupun hujung. Pada hari ini adalah hari yang kedua, puasa yang kedua. Maknanya kita masih berada di awal Ramadan. Maknanya kita masih fresh, kita masih panas, orang kata. Kita masih hot lagi. Kita masih rasa terangsang lagi dengan bulan Ramadan. Jadi biarlah momentum itu, biarlah istiqamah itu berpanjangan sampai ke akhir Ramadan. Biarlah kita penuh macam ni ataupun lebih lagi daripada pada malam ini sampai ke akhir Ramadan. Kenapa? Kerana itu adalah menjadi bukti dan tanda kita ini sebenarnya ada matlamat dalam puasa. Ya, ada objektif dalam puasa. Seperti mana yang dikatakan, yang diucapkan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya, menegakkan agama Allah bukan hanya setakat berdakwah memberi keterangan sahaja, tetapi diikuti dengan gerakan yang dapat mengubah kehidupan manusia dari masyarakat jahiliah kepada masyarakat Islam yang sebenar. Maknanya kita kena ubah adat kita yang dulu-dulu. Adat kita yang dulu-dulu kita ubah. Sibuk langsir, sibuk itu, sibuk ini, kita kena ubah. Kita kena ingat yang mana Allah firman, wa iza tutla alaihim ayatina wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada kamu, ikutlah apa yang Allah turunkan. Maknanya kita ikut apa yang Allah nak. Dalam bulan Ramadan Allah nak kita jadi orang bertakwa. So kita lakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut macam umat lain. Bila Allah suruh ikut apa yang Allah suruh, qalu wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kami ikut apa adat kebiasaan yang ditinggalkan oleh datuk nenek kami. Salah, tuan-tuan dan puan. Jangan ikut apa yang ditinggalkan oleh mereka kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah, ataupun ada dan kebiasaan itu lari daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita kembali kepada syariat ini. Mudah-mudahan Ramadan yang berobjektifkan takwa ini menjadi santapan kita, menjadi genggaman kita. Kita memiliki ketakwaan yang mana Allah menjanjikan syurga bagi orang yang puasanya itu puasa yang sempurna. Puasanya itu puasa yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Puasanya itu mengharapkan kerahmatan, keampunan dan juga pembebasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga pada malam ini dapat menyuntik semangat, dapat menyuntik satu vaksin yang kebal daripada lenguh-lenguh malas itu, daripada segan-segan tulang dan sebagainya. Jadi kita akan
disuntik vaksin pada malam ini, mudah-mudahan akan terus istiqamah, akan terus kuat, akan terus kebal daripada bisikan-bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma iftahna abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwati wa abwabas sihhah wa abwabas salamati wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal tawbah wa abwabal ni'mati wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.